Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'is salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati dan pula saudara-saudari dan pula hadirin hadirat yang disayangi sekalian, dan pada peminat-peminat kita, alhamdulillah, kita marilah bersyukur dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia Allah dan rahmat Allah Ta'ala terhadap kita. Ya Allah Ta'ala bagikan umur dan peluang kepada kita lagi, boleh kita bersama-sama dan kita boleh bertemu pula, bersua muka pula. Jadi Alhamdulillah lah kepada ibu dan bapa semua. Marilah pada malam ini kita pakat mari mengingati ke Allah dan kita bersua muka lagi. Jadi Alhamdulillah, semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah lah ibu bapa, amba harap kemaafan apa-apa malam yang telah lalu. Amba tak boleh laisut. Tak boleh laisut ataupun tak boleh nak tubik lah. Nak mengajar ataupun nak muzakarah dengan ibu bapa kita yang dirahmati Allah semua, dan saudara-saudari dan pula daripada peminat-peminat kita yang duk mengikut akan laisut kita ini. Beberapa malam amba sendiri pun jadi tak boleh nak tubik pada laisut sebab sakut pai dengan rumah ni. Kita adalah sikit-sikit tapi pondok tu belum daripada buka lagi. Tapi kerana adalah pelajar kita tu mai duk buat masjid gapo ini, jadi amba tu terpaksa kena tinggal laisut saat itu daripada beberapa malam. Jadi walaupun bagaimanapun, amba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wi peluang pada amba juga. Amba lepas pada ni amba nak pisahlah masa sikit sebanyak tu, boleh kata 2 malam, malam Selasa dengan malam Jumaat. Kalau tak ada ke uzure ke mana tu, insya-Allah kita akan mengadalah majlis kita seperti kebiasaan, seperti semua. Baru ni kita boleh buat setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap hari. Tapi sekarang ni kita ada keurusan sikit, dengan sebab dengan kita tengah pondok-pondok kita kena duk bercara, lagi pula kita duk buat masjid hari ni. Maka kita harap kemaafan lah daripada peminat-peminat kita yang dia ikut setengah-tengah tu duk tanya kenapa baboi tak ada buat dah ni, ada ke uzure apa saja, ada uzure ke ataupun ada sakit ke lagu mana, dak semua tu dak berlaku. Alhamdulillah lah, terima kasih semua kepada peminat-peminat kita. Daripada ibu dan bapa yang duk tanya-tanya khabar-khabar amba tu, amba harap amba ucapan ribuan terima kasih kepada semua daripada peminat-peminat dan ibu-ibu dan bapa semua. Cumanya amba tu ada urusan sikit di dalam pondok lebih kurang buat masjid hari ini. Lepas tu duduk dengan keadaan sikit sebanyaklah daripada pelajar kita tu. Jadi Alhamdulillah lah, lagu mana pun amba nak wi perisytiharan ataupun nak wi kenyataan, insya-Allah lepas pada ni mau nak usahanya buat juga malam Selasa dengan malam Jumaat. Jadi kita nak masuklah kepada ayat yang kita bercara daripada suratul Mursalat lagi. Hujung-hujung daripada ayat, akhir ayat ni Allah Subhanahu wa taala firman katanya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, hadza yaumul la yantiqun ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. Allah Subhanahu wa taala firman katanya, ada hadza yaumul la yantiqun. Bermula ini hari ni, hari kiamat ni, yaumul la yantiqun, ialah hari tiada boleh bertuturlah mereka itu manusia. Hari ni hari mana haza, yakni yaumul qiyamah, yakni hari kiamat ni alladzi la yantiqu fihi, ialah hari tak boleh nak bertutur mereka itu manusia, fihi, padanya, pada ini hari, pada yaum, pada allazi ni, tak boleh nak bertutur bi kalamin yang fa'uhum, dengan satu cakap dan satu cakap satu perkataan satu kalam ataupun satu tuturan yang fa'uhum, yang memberi naf'at lah ia cakap saat ni akan mereka itu, yakni akan annas ataupun akan manusia. Lagu mana ibu bapa pada hari kiamat ni, jadi kita tak boleh nak bertutur gapo dah. Perkataan yang nak beri naf'at pada kita adapun tah dunia, misalnya kalau kita tak betul tapi kita pisah kecek nak jadi betul, ataupun dengan cakapan kita boleh naf'at walaupun kita tak kena, dengan cakapan kita tu kita boleh jadi kata kena, walaupun cakapan kita diri kita tak betul, diri kita tak kena, maka kita pisah, kita bercakap, kita berkecek yang nak berikan naf'at untuk diri kita, boleh buat, boleh usaha, boleh pisah, tapi di akhirat isa ibu bapa, walaupun kita usaha setara mana, dengan cakap perasaan itu tak beri naf'at, tak beri guna apa-apa kepada kita. Kerana dunia ni kalau kita saat ni tu benar, kita kecek kata kita benar, maka cakapan itu memberi gunalah ia dan memberi apa faedah lah kepada kita. Dengan cakapan kita, dengan khutbah kita, dengan menghadapi kita, dengan muamalat kita, dengan capugan kita, maka kalam kita, cakapan kita, tuturan yang beri naf'at lah untuk kita. Tapi di negeri akhirat ibu bapa yang dirahmati, cakapan kita, mulut kita, lidah kita tak boleh beri naf'at lah kepada kita. Kerana Allah Ta'ala berfirman pada satu ayat dalam surah Yasin katanya, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala firman pada satu ayat lain. Nak ayat kata hari akhirat, walaupun kita kecek tubik luk-luk di mulut kita, kita bercakapkan perkataan sangat-sangat baik di mulut kita. Dunia ni, kalau kita pandai bercakap, kalau kita pandai berkecek, kalau kita berkecek seperti air buyung, maka perkataan kita sangat-sangat berguna bagi kita. Perkataan kita sangat-sangat faedah. Kita tengok orang kecek pandai. Walaupun dia tak betul, walaupun dia tak molek, tapi apabila orang dengarkan cakap pada dia Allah, maka orang rebah habis, maka orang percaya habis, walaupun sebenar dia tu lagu mana hakikat sebaliknya, tapi dengan cakapan dia tu boleh memberi faedah, memberi guna kepada dia. Tapi akhirat Isa yang Tuhan kata sini, hadza yaumul la yantiqun. Pada hari ini, hari kiamat, ialah perkataan itu bertutur, tak boleh bertutur mereka itu bikalamin yang fa'uhum, dengan satu cakapan yang boleh bergunakan akan mereka itu. Supaya Tuhan kata dalam surah Yasin itulah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, hari kiamat ni, kami mengkhatamkan, kami mencapkan, kami menterikan di atas mulut-mulut mereka itu, mulut bagi manusia,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap akan kami tu oleh tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan pula akan menyaksi oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa mereka itu berusaha. Supaya sini Tuhan kata ni, hadza yaumul la yantikun, pada hari ni tak boleh bertutur dah dengan cakap yang memberi naf'atkan akan mereka, walaupun mereka kecek panah, walaupun mereka tu dikatakan bomo goe, walaupun mereka itu dikatakan tanai panah bercakap gitu ni, tapi pada hari ni tidak berguna apa-apa dengan cakap mereka. Wala yakunu lahum idhnum fil kalami, dan tidak ada bagi mereka itu, bagi manusia tika ni. Manusia yang ada di pada mahsyar, manusia yang ada di akhirat ni, tidak ada idhnun fil kalam, tidak diberi keizin ni pada cakap pada mahsyar, yakni pada hari kiamat, pada hari hitungkan amalan, pada hari hisabkan amalan, hari ini tak diizinkan siapa-siapa dia bercakap, malaikat man azina lahur rahman, malaikatnya illa man azina lahur rahman, malaikat mereka yang diberi izinkan bagi mereka tu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang bernama Rahman. Makna kata pada akhirat ibu bapa, orang yang nak boleh bercakap, orang yang nak boleh berkecek, malaikat orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala suruh bercakap. Sebab dia kata, wala yakunu lahum idhnum fil kalam, dan tidak ada bagi mereka itu boleh bercakap, ataupun tidak ada bagi mereka itu keizinan pada bercakap. Faya'tadhirun, maka sebab tu tak boleh minta keuzuran mereka itu. Nak minta keuzuran kita nak berkecek gitu, ini tak boleh. Li'annahu la uzra lahum, kerana bahasa pada hari ni, hari kiamat ni, la uzra lahum, tidak jenis keuzuran bagi mereka. Kata bagi orang ni boleh kecek orang ni mutabat tinggi, orang ni mutabat lebih, ada keuzuran, ada kemaafan, tak. Malaikat hari ni orang yang boleh bercakap, orang yang boleh bertutur, yakni orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nak kata hari yang besar ni, hari yang agung ni, hari yang ditimbangkan amalan ni, hari yang dihitungkan amalan, tak ada siapa dia boleh bercakap, tak ada siapa dia boleh bertutur, walaupun orang ni bercakap pandai pada masa di atas dunia, tapi akhirat esok tak ada naf'at dengan cakapannya. Tu mana wailun yawma idzil lil mukadzibin, maka halakun wa dimarun yauma idzin lil mukadzibin bihadzal yaum wa ma fihi, kebinasaanlah dan kehancuranlah pada hari kiamat ini bagi orang-orang yang berdustanya dan orang yang bakit bohongkan akan nabi dan rasul mereka dengan ini hari dan barang yang ada pada ini hari. Dan Tuhan kata lagi nya, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Pada hari ini juga, pada hari ini, hadza bermula ini hari ini, hari kiamat ni, yaumun, ialah satu hari. Dikatakan satu hari. Hari mana? Yaumun, ialah ada hari ini, hari kiamat ni. Yaumun, ialah satu hari. Hari mana? Yafsilullahu fihi. Mencerai oleh Allah Ta'ala. Itu mana? Yafsilullah, yakni yufassilullah. Ataupun yafsilullah, mencerai oleh Allah, menyelesai oleh Allah, membeceklah oleh Allah, fihi, pada ini, padanya, pada ini hari. Hari kiamat ni. Pada hari kiamat ni juga ibu bapa, pada hari ni hari yang Allah Ta'ala nak menyelesai, hari yang Allah Ta'ala nak mencerai, hari yang Allah Ta'ala nak membecek bainal khalaik, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni juga hari yang Allah Ta'ala nak mencerai. Hari ini juga hari yang Allah Ta'ala nak membecek di antara manusia mana hak beriman, manusia mana hak deraka, manusia mana hak beriman mukmin, manusia mana yang kafir, manusia mana yang taat, manusia mana yang asi, manusia mana yang dia saat itu kita kata yang adil, manusia mana yang fasik. Maka pada hari inilah Allah Ta'ala nak menceraikan dan Allah Ta'ala nak membecekkan bainal khalaiq, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ada pun di atas dunia lah ni, lebih-lebih di akhir zaman ibu bapa.
Akhir zaman ini kita nak becek tak boleh kadang-kadang orang tak benar, pergi jadi benar. Orang hak berjuruh jadi kata tak berjuruh. Orang hak molek dikatakan tak molek. Orang hak tak molek dihukum kata molek. Ni makna kita nak menjungga nak gapo? Yakni kita nak becek tak boleh. Kita nak menyesai tak boleh. Kita nak mencerai tak boleh. Duk jadi berkelai kabut di antara masyarakat kita semacam lah ni. Lah ni orang hak paling molek yakni orang hak ada duit. Orang ada duit, orang ada pangkat, orang ada taraf, orang ada pangkat yang tinggi, maka orang ni tu makna kata nampak betul. Nampak kena semua. Tapi bagi orang tamada, orang kebiasaan, walaupun dia nampak betul, tapi hakikat di sini dan pula pada dunia ni, dia mau tengok tak betul. Walaupun dia rajin jemaah, walaupun dia rajin sejid, walaupun dia rajin taat pada Allah, tapi orang tengok tak nampak betul. Tak nampak molek, tak nampak comel. Kenapa? Kerana dia tak ada duit, kerana dia tu tesak. Tapi akhirat esok, maka Allah Ta'ala beceklah. Allah Ta'ala bercerailah. Allah Ta'ala menyesai hak mana yang benar, hak mana tak benar. Hak mana beriman, hak mana tak beriman. Hak mana yang yang taat, hak mana yang derangka. Hak mana dosa tak ada, hak mana dosa fasik. Maka sini Allah Ta'ala mencerailah pada hari kiamat ni di antara makhluk-makhluk Allah dan di antara manusia-manusia yang ada pada hari ni. Sebab tu dunia lah ni berkelai kabut. Kadang-kadang hak benar, tapi dia susah, dia tak ada tinggi sangat dalam masyarakat, duit pun tak banyak sangat, maka dia saat ni tu dihukumkan dia tu tak betul. Kalau dia buat betul pun nampak tak betul. Tapi bagi orang yang ada pekat, yang ada tarah, yang ada duit, yang ada apa, maka walaupun dia tak betul, kerja salah, maka orang nampak betul habis. Tapi di akhirat esok, hari apa? Yaumun, yakni satu hari, yafsilullahu fihi, yakni mencerai Allah Ta'ala pada hari kiamat ni, bainal khalaiqi, di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa yatamayyazu fihi al-haqqa minal batil, dan nak membeza Allah Ta'ala. Ni Tuhan nak membeza fihi pada hari ni, hari kiamat ni, al-haqqa akan perkara kebenaran. Dan hari ni juga Allah Ta'ala nak membeza hak mana yang benar, hak mana yang tak benar. Itu mana wa yatamayyazu fihi al-haqqa minal batil, dan Allah Ta'ala nak membecek pula, dan Allah Ta'ala nak membeza pula al-haqqa, hak manakah yang benar, hak mana yang betul, minal batil, daripada mana yang palsu. Pada hari ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bezalah hak mana yang benar, hak mana yang tak benar, makna membezakan benda yang benar daripada benda yang palsu. Jama'nakum fihi ya ma'syaral kuffari. Hazihil ummah ma'al kuffari al-awwalin minal umamil madiyah. Fa in kana lakum hilatun fil khalasi minal adhabi fahtalu wa anqadhu anfusakum min batshillah wa intiqamih. Ni tengok ni. Jama'nakum, Tuhan kata kami nak himpunkan, kami nak kumpulkan kamu ni, hei manusia. Ayuhan nas, kami nak kumpulkan akan kamu, hei manusia. Kumpul fihi, padanya, yakni pada yaumil qiyamah. Hari kiamat ni Tuhan kata aku nak kumpul. Aku nak himpunkan manusia-manusia di sini ni. Pada hari kiamat ni. Ya ma'syara kuffari hazil ummah. Wahai sekalian daripada orang-orang kafir bagi ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang kafir pun umat Nabi, tapi orang panggil ummatud da'wah. Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terbahagi kepada dua. Ada ummatul ijabah dan ada ummatud da'wah. Semacam kita orang-orang Islam, semacam kita orang beriman, dikatakan ummatul ijabah. Ada pun masalah orang kafir itu dikata ummatud da'wah. Makna tu umat yang kita kena mengajak mereka itu kepada Allah dan mengajak mereka itu kepada Islam. Kemudian Tuhan seru, Tuhan kata jama'nakum fihi, kami nak kumpul dan kami nak himpunkan kamu fihi, ai fi yaumil qiyamah gawa. Ya ma'syarul kuffari hazil ummah ma'al kuffaril awwalin, serta orang-orang kafir dan serta sekalian orang kafir al-awwalin, yang lalu. Mana yang pertama kali, mana orang kafir yang lalu nu, yang telah dulu nu.
Hak yang mula-mula daripada umat Nabi Adam, daripada umat Nabi Nuh, hak dengan kepada Allah, daripada umat Nabi Saleh, daripada umat Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Samud Nuh, maka aku nak kumpulkan orang-orang kafir Quraisy daripada fok-fok Mekah, kafir Quraisy Mekah ni, aku akan kumpul, aku akan himpun pada hari kiamat itu sekali dengan orang-orang kafir, hak yang mula-mula mereka itu, hak yang pertama kali mereka itu daripada umat-umat yang terlalu, daripada umat-umat yang telah lulu. Umat yang telah lalu daripada umat Nabi Nuh, daripada umat Nabi Samud, daripada umat Nabi Lut. Tu kami nak himpunkan fok-fok kafir Quraisy ni di dalam dengan kuasaan itu sekali dengan fok-fok ni. Tengok deh, akhirat esok ibu bapa kalau kita beriman, kita duduk sekali orang beriman. Kita kena ingat ibu bapa di hari ini, kalau kita tu beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat Allah, kalau kita beriman kepada kitab Allah, makna kita beriman dengan sebenar-benar, maka akhirat esok Tuhan akan kumpul kita di padang mahsyar ataupun di padang yang dikumpul manusia, dihimpun manusia, maka kita duduk sekali dengan orang-orang beriman. Mana kita ni orang berimik, rajin semaya. Fok rajin semaya, dia duduk setupuk dengan fok rajin semaya. Kalau fok rajin sedekah, dia duduk setupuk di bawah bayangi bagi fok sedekah. Kalau fok puasa, dia setupuk bagi fok puasa. Kalau fok saat itu duduk negara, duduk di atas dunia, dia saat itu fi sabilillah, dia nak meninggi agama Allah, maka setupuk bagi dia. Bagi fok kafir, Allah Ta'ala setupuk bagi fok dia, sama ada orang kafir daripada ahli Mekah, daripada kafir Quraisy, ia akan sekali dengan orang kafir daripada umat-umat yang telah lalu, daripada umat Nabi Nuh, Nabi Adam dan pula Nabi Samud, ia sekali. Hak ni tak ada kena bimbang. Hari ni Tuhan akan becek, tapi lo ni duduk kelas kabut, lo ni duduk sekali kadang orang kafir, boleh nak mutus sekali dengan orang Islam. Lo ni pering kadang-kadang depan pakai kelubung, hak belakang tak ada kelubung. Kadang-kadang lo ni hak depan saat ni tu pakai luar sapak, hak belakang pakai spion. Lo ni boleh berkumpul, lo ni saat ni tu boleh berimpung, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata ibu bapa, di hari kiamat, hari akhirat, kami akan becek. Kami akan beza hak yang mana benar daripada mana yang batil. Hak yang mana hak gapo, hak yang tak benar di kalangan manusia, kalangan makhluk Allah Ta'ala, kami akan becek satu persatu. Orang kafir bagi umat ini, orang kafir daripada kafir Quraisy daripada umat ini, ia akan berkumpul dan akan berimpung dengan umat-umat yang telah lalu daripada orang kafir yang telah yang terdulu mereka itu daripada umat-umat yang telah lalu. Fak kafir ia akan berkumpul dengan orang kafir. Orang Islam ia akan berkumpul dengan orang Islam. Fak rajin semaya duk cuk rajin semaya. Hak rajin puasa duk ngacuk rajin puasa. Fak mana? Fak rajin sedekah duk kali cuk fak rajin sedekah. Lagi pula fak rajin tasbih duk cuk rajin tasbih. Ni makna Tuhan akan becek satu persatu di akhirat esok. Kita nak lari tak boleh. Fa in kana lakum hilatun fil khalasi minal azabi, maka jika adalah kamu, maka jika adalah bagi kamu tu hilatun, jika adalah bagi kamu saat itu hilatun, yakni helah, nak lari, tak seduk sekali lah, hak kafir tak seduk fak kali kafir. Fak tak semaya tak mau duduk sekali dengan fak tak semaya. Dia nak duduk juga sekali dengan fak semaya. Helah lah dia. Dan pula dia larilah. Gitu. Fa in kana lakum hilatun fil khalasi final azab, maka jika adalah bagi kamu nak melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, fahtalu, maka sebab itulah tidak boleh helahlah oleh kamu. Walaupun kita berhelah, walaupun kita cari jalan nak lepas daripada azab Allah, nak lepas daripada masalah siksaan Allah pada hari ini, kita nak lari tak boleh. Nak telucuk diri tak boleh, nak lepas diri tak boleh, dengan sebab di hari ini orang nak lari tak boleh lari. Ia akan jadi dengan sendiri. Fak kafir, ia duduk sama-sama fak kafir. Fak kufur dengan Allah, syirik dengan Allah, kafir bagi umat Nabi Muhammad daripada kafir Quraisy, kafir yang telah lalu, ia akan duduk dengan kafir yang telah terdulu daripada umat-umat yang lalu. Ia akan duduk sekali cuk dia, maka fak cuk semaya, ia duduk sekali fak semaya, lagi pula fak tak semaya, ia akan duduk sekali dengan fak tak semaya, fak tak puasa, ia duduk cuk dengan fak tak puasa. Ini makna kata walaupun dia pisah, walaupun dia cari jalan, walaupun dia nak helah ibu bapa
bapak tak sedok weh, misalnya ya dok tadinya ya tak semaya, ya tak sedok sekali buat tak semaya, kerana nak lari pada azab Allah Subhanahu wa taala, maka di hari ni ya tak boleh helah dah, ya tak boleh nak lari. Adapun tah dunia ni, misalnya kita tak semaya tapi nak jadi masuk cuk buat semaya, cekuk piyah giduk tepi buat semaya, kecek sedaklah hasarah agama, boleh buat lah sekarang lah ni. Tah dunia kita boleh buat, kita boleh pisah walaupun kita tak semaya. Maka pergi masuk cuk bos piyah hudu-hudu, pakai baju tuk, maka pakai senas pi bawah sedak, giduk ngacuk semaya tu tak semaya kali. Deh buat tak puasa, tapi buat petang hari kadang buat nak buka puasa sejik, dia pun buat lembek, buat tak rak, buat buka puasa. Di hari ni tah dunia kita boleh buat, kita boleh pisah. Kalau kita tak puasa, nak duduk dengan buat puasa boleh buat peng dia, boleh buat gambar dia. Tapi akhirat esok kita nak buat tak leh ibu bapa, nak lari tak leh, nak helah cari jalan tak boleh dah. Hari akhirat Allah Taala tak bagi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tak dah peluang pada kita. وَانْقَاذُوا أَنفُسَكُمْ مِنْ بَطْشِ اللَّهِ وَانْتِقَامِهِ, dan mempelepaslah oleh kamu, kamu nak mempelepaskan diri kamu, min batshillah, daripada marahan Allah. Kamu nak pisah daripada, kamu tahu dah hari ni apabila muderaka ke Allah, di hari ni tak apa kita tak semaya, tak ada apa, kita mati ni tak ada kena azab dah, kita mati tak ada kena dah uji Allah, kita mati tak temu dah mati ke mati. Tapi apabila bangkit daripada mahsyar, selepas daripada bangkit daripada kubur, pergi kepada mahsyar, maka di sini pakak tahu masing-masing. Kadang-kadang fok tak semaya, ia akan duk cuk dengan fok tak semaya. Fok tak puasa, ia akan duk dengan fok tak puasa. Fok malah berapa, malah zikir, ia duk cuk malah zikir. Fok wahai gerbe, ia duk cuk fok wahai gerbe. Naik uta, naik kuda sekali fok cuk tu. Tapi bagi fok-fok tak semaya, pada hari lah ni ia boleh lari, ia boleh pisah, ia boleh helah. Adapun di akhirat esok ia tak boleh helah, ia tak boleh lari dah daripada marahan Allah, daripada murkaan Allah Subhanahu wa taala ibu bapa. Halankun wa dimarun yaumal qiyamah lil mukadzibina bi yaumil qiyamah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Perhati molek tu kata apa ibu bapa? Allah Subhanahu wa taala firman katanya, ya katanya innal muttaqina, sesungguh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana muttaqin, yakni orang yang takut kepada Allah. At-taqwa, yakni orang takut. Apa arti takwa? Apa yang diberi takrifkan oleh ulama ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang dikasihi. Apa takwa? Kita tahu belaka at-taqwa hiya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yakni kita junjungkan segala titahan-titahan Allah. Di dalam dunia kita junjung titah Allah. Allah suruh kita semaya, maka kita semaya. Allah suruh semaya awal waktu, kita semaya awal waktu. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita puasa. Allah Ta'ala suruh kita keluar zakat, kita keluar zakat. Tu makna kita arti kita takwa. Dan segala larangan-larangan Allah kita patah, kita tak mengijakan akan dia, kita tinggalkan akan dia, kita menjauhikan diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kata innal muttaqin, sesungguh orang yang takwa kepada Allah, fi dhilalin, di bawah teduhan-teduhan, lagi pula wa uyun, dan di bawah gapo? Air mata. Apa maknanya? Tengok. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, orang-orang yang takut kepada Allah yang akan boleh duduk di bawah bayangan pokok-pokok kayu akhirat. Tengok katanya. Innal ladzi, tu mana innal muttaqina, innal ladzina khafu rabbahum fid dunya. Allahu akbar. Sesungguh orang yang takut mereka itu, ni orang yang takut tu ibu bapa, kita kena takut tu orang lah ni banyak tak takut pada Allah Taala. Allah ibu bapa nah banyaknya hak duk telefon mari pun banyak sangat. Banyak orang kita tak takut tu di hari ni.
Ibu bapa banyaknya deh tak takut Tuhan. Banyak kejadian, banyak hara-hara di dalam masyarakat. Amo duduk sini, amo baru tahu. Dan amo pun tahu kata dalam masyarakat kita, sangat-sangat hara-hara. Susah setara Allah ni pun duk tak khabar lagi. Susah setara Allah ni tak ada nak makan, tak ada nak minum. Tak sedar lagi kata amo duk ada. Allah Ta'ala nak wigapo kita, Allah Ta'ala suruh kita buat gap. Tak khabar lagi, tak sedar lagi. Tak gaduh nak ambil wasabah baca dan nak tazikir lagi. Tak ada gaduh nak ambil Quran baca lagi. Sebab apa? Sebab tak khabar. Duk dalam ghaflah. Lalai dalam ghaflah. Duk hanyut di dalam lalai. Duk hanyut di dalam dunia. Duk hanyut di dalam kemewahan dunia. Inilah makna kata manusia di akhir zaman ibu bapa. Kemudian kita takut sangat-sangat. Kita banyak tengok orang mati di hari ni. Kadang-kadang mati nak semaya tak leh. Kadang-kadang mati nak tengok mata pun tak leh. Kadang-kadang mati kita nak berziarah pun tak leh. Ning Tuhan nak ajar dah kita. Sebab apa Tuhan nak ajar, Tuhan saya kita. Supaya ayah kita dengan ibu kita. Ya saya kita, ya godeh puak weh. Apa kita buat salah tu? Dia godeh tu arti kata kita ada salah. Jangan nak buat benda tu. Misalnya kita tu baik rumah, klik tengah-tengah malam. Ya puak tadi kaki kita. Peher tu, ayah tak berkenih. Ayah tak berkenih tu, jangan duk klik tengah malam sangat. Awal-awal klik duk pergi ke mana malam. Ayah puak godeh betih kita. Isyarat kata ayah tu sayang kita. Ayah tu kasih kita. Allah Subhanahu wa taala, ya sayang kepada hamba dia, ya sayang kepada hamba-hamba dia, ya sayang kepada kejadian dia, maka ya wi azab dia ni. Tuhan godeng kita, Tuhan pukul kita, nak wi kita rasa tu mung sat ni tu mung lupa ke Tuhan banyak berdoa dia hari ni, mung banyak lalai ke Tuhan berdoa ni, mung banyak berdosa ngata. Sebab tu aku nak godeng mung Tuhan kata. Tapi buat kita tak khabar lagi. Hak duk suka tu suka lagi. Hak duk galik tu galik lagi. Hak duk tak semaya lah. Hak tak puasa pun tak puasa lah. Hak duk kata kau orang, duk kata kau orang. Hak duk deki-deki situ. Hak duk kenak-kenak situ. Allah wakponya wal iyazubillah, kita tak akan sedar lagi ibu bapa. Kalau buat kita duk lagu ni azab dan bala Allah Ta'ala memanglah sedekah banyak. Kalau buat kita tak kembali kepada Allah, kalau kita tak rujuk klik kepada Allah ibu bapa, bermakna tak azab ni ya bukan korengi dak di akhir zaman, dan bala ini tak korengi ya kau berat. Kenapa? Karena Tuhan ajar dah kita, Tuhan wi peringat tapi kita tak mau ingat. Tuhan sayang kita, nak wi kita kembali pada dia. Maka kita saat ni tu tak ada ingat kepada Allah. Inilah ibu bapa yang amo nak kecek, dan Quran pun duk royak katanya innal ladzina khafu rabbahum fid dunya. Sesungguh orang-orang yang takut tertengok Allah, ya takut azab Allah, ya takut api neraka Allah, ya takut di mana? Fid dunya, di dalam ya duduk dalam dunia ni. Masa ketika ya duduk dalam dunia ni, ya takut Tuhan dah. Ya takut ke azab Allah. Dia teriak setiap-tiap malam. Lepas tu orang bertaubat ni Nabi katanya an-nadam taubah. Bermula sesat ialah taubatun, Nabi kata. Sesat tu sesat kerana apa? Sesat kerana hilang kemegahan kah? Sebab dulu kita orang megah, dulu orang kunjung kita, dulu orang besar kita, dulu orang hormat. Learning kita orang tak hormat. Kita sesat buku tu. Itu bukan taubah. Hak Nabi kata an-nadamu taubah, bermula sesat itu taubatun. Murad dengan sesat hak Nabi kata tu, kita sesat kerana jatuh pangkat, kita sesat kerana jatuh martabat, kita sesat kerana harta kita kurang. Ini bukan. Tapi hak Nabi sebut tak an-nadamu taubah, yakni an-nadam li ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, yakni kita sesat kerana nak mengunjung dan nak membesarkan Allah, lagi pula wa khaufi iqabi, dan kerana takut kepada siksaan Allah. Makna kata orang ni, dia hidup tah dunia, dia takut dah kepada siksaan Allah. Dia teriak nak malam, ya Allah aku banyak salah, ya Allah aku banyak silap, aku banyak berdosa denganmu ya Allah. Royak nak malam, royak hari-hari, teriak dengan Allah, menangis dengan Allah. Ya Allah, baiklah aku, pimpinlah aku ya Allah kepadamu ya Allah. Pimpinlah aku pada jalanmu, pada jalan agamamu ya Allah. Kalau mu tak pimpinku ya Allah, aku nak pergi ke mana ni? Aku gelak ni ya Allah, jalan yang betul ku mana ni aku nak berjalan? Minta mu tunjuk ya Allah, minta mu beri kebenaran ya Allah, minta mu tunjuk jalan, buka jalan pada aku. Berdoa dengan Allah, teriak dengan Allah, kerana takut kepada azab Allah. Dalam
Dalam dunia dia menangis kerana Allah. Dalam dunia dia menangis kerana takut azab Allah. Dalam dunia dia mengunjungkan titah Allah. Wattaqau azabahu. Dan dia takut mereka itu azabahu akan siksaan Allah. Dia takut mengapa? Maqam Allah, ketinggian Allah di dalam dunia. Wattaqau azabahu. Dan dia takutkan azab Allah. Bimtithali awamirihi. Dengan dia junjungkan segala tintah-tintahan Allah. Dia duduk dalam dunia, dia takut tertengah azab Allah. Dengan dia junjungkan titah-titahan Allah. Daripada segala titah Allah Ta'ala suruh semaya. Dia semaya awal waktu. Allah Ta'ala suruh puasa, dia puasa. Allah Ta'ala saat itu suruh dia berzikir, maka dia berzikir setiap masa, setiap waktu. Sinilah ibu bapa ni. Lagi pula wajtina binawahihi. Dan pula dia jauhkan daripada segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum yawmal qiyamah fi zilalil ashjaril wariqati wa uyunil ma'il jariyah wa fakiha kasiratin mimma tashtahihi anfusuhum yatana'amuna. Tengok ni. Bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapa, Allahu Akbar, dia takut ke Allah, teriak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita berdoa ibu bapa deh, di akhir zaman kita nak mati bila kita tak tahu. Tengok di hari ni mati banyak. Tok guru pun tinggal dah banyak deh. Tengok pada daripada pada ni badai umur 100 tahun tok guru, yang paling besar lagi paling awusu tok tua bagi baballah nabade tu dah meninggal dah. Mati ulama sore, gelaplah dunia seolah bintang jatuh sebutir di dalam dunia. Maka mati seorang alim, maka jahilah orang 1000 orang. Lepas tu kita mikir dak ibu bapa ni duk mati orang alim ke zaman. Allah Taala katanya, nah, Nabi pun sebut di dalam hadis, aku nak ambilkan ilmu, bukan aku saat ni cabutkan ilmu di dalam dada orang alim, bukan aku mati orang alim pas sore. Ini cara yang Allah Ta'ala nak mengambilkan ilmu di dalam dunia. Kemudian di hari ini, dia kata sini orang yang takwa ni akan duduk di bawah teduhan pokok kayu di akhirat. Sebab dia kata orang takwa, yakni orang takut ke Allah semata-mata. Takut ke Tuhan. Duduk saja Allah takut Tuhan. Nak pergi situ sini takut ke Allah. Nak waktu Allah tengok Tuhan apa. Misalnya kita nak buat misal adanya. Nak buat cerita. Maka sianung ni seorang ni. Dia ada anak benar. Dia ada anak tiri. Orang takut nak buat tanya deh. Anak misal contoh ni. Nak buat satu cerita. Orang ni dia adanya. Si Zid ni. Dia ada anak benar. Dia ada anak tiri. Deh. Kemudian dia pisah sebilah sore. Ke anak benar, pisah sebilah. Ke anak tiri, pisah sebilah. Lepas tu ayah sekor sore. Ayah sekor sore. Anak benar ayah sekor. Anak apa? Anak tiri pun ayah sekor. Dia tahu pergi semula ayah tepat orang tak ada deh. Ni ayah dia si Zik ni pisah sebilah sore, ayah sekor sore kepada anak benar dan pula anak tiri. Pahawe gismulahkan ayah pada tempat yang tidak ada orang, tempat yang sunyi. Anak benar gi masuk di dalam masuk dalam hutan, paling kanan, paling kiri, paling depan, belakang tak ada orang. Semula lo. Darah baca. Deh. Wak klik ke ayah ya. Sudah dah wek. Sudah dah. Mulai mana? Mulai pak orang tak ada. Moga ia suruh hamba semula tempat orang tak ada. Hamba semula tempat orang tak ada. Maka anak tiri dia paling kanan, paling kiri, paling depan, paling belakang. Orang tak ada sungguh. Tak ada. Tapi ada seorang lagi duk muraqabah. Duk mengitai-ngitaikan dia. Siapa dia? Deh. Anak tiri ni ada tetengah rububiyah. Ada tetengah masalah ubudiyah. Kehambaan dia terdengar Allah. Maka paling kanan, paling kiri, paling depan. Allah tak ada dah manusia. Tapi ada lagi seorang ni. Duk mengitai-ngitai dia. Siapa dia duk mengitai dia? Ialah kena kepada Allah. Maka dia pun kelik. Kelik mari ayah dia tanya. Hei awak, gana mu tak semula ayah?
Ya tak nak semulai tak boleh. Ya paling kanan kiri tak ada orang. Depan pun tak ada. Belakang pun tak ada. Pahana mu tak semulai. Nak semulai tak boleh. Ayah suruh hamba semulai tempat orang tak ada. Pahana mu tak semulai tempat orang tak ada. Nak mulai tak boleh. Orang ada. Mana orang ada? Hak murakabah aku nu. Murakib. Siapa dia murakib? Duk mengitai-ngitaikan akan aku. Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak wi nampak Allah Ta'ala macam ni. Nak wi nampak lah mata hati kecil. Nak wi nampak ke dalam hati kita kata Allah Ta'ala sentiasa ma'ana. Innallaha ma'ana. Sesungguh Allah serta kita. Allah Ta'ala sekali dengan kita. Nak wi nampak begitu. Walaupun ketika kita tidur, Allah Ta'ala sama dengan kita. Walaupun ketika kita berjalan, Allah Ta'ala sama dengan kita. Walaupun ketika kita nak jatuh maksiat, Allah Ta'ala tengok kita ni. Walaupun kita nak kata ke orang, Tuhan nampak ni, Tuhan tengok ni, Tuhan sekali. Ada apabila kita berasa macam ni, kita adalah takut ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita takut juga azab Allah dengan kita menjunjungkan segala titahan-titahan Allah dan jauh daripada segala larangan Allah. Pak orang ni lagu mana akhirat isai apa? Bermula mereka itu siapa dia? Alladzina khafu rabbahum fid dunya wattaqau azabahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ni yaumal qiyamah. Orang macam ni dia klik kepada hari kiamat, dia klik kepada hari akhirat fi zilalil ashjaril warikah. Dia akan duduk di bawah teduhan-teduhan daripada segala pokok-pokok kayu. Pokok kayu mana? Al-wariqati, yang berdaun lah ia. Ia pokok kayu berdaun yang renek. Ia. Allahu Akbar. Ni orang ni dia akan klik ke akhirat ni, dia akan duduk di bawah bayangi daripada segala pokok-pokok kayu yang berdaun ia. Ni pokok ahli syurga. Allahu Akbar. Allahumma adkhinal jannata ma'al abrar. Hei Allah, masuklah kami ke dalam syurga sekali orang-orang yang baik. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Hei Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang takwa. Supaya kita klik ke akhirat, kita boleh duduk di bawah teduhan bagi segala bayangan-bayangan, ataupun di bawah teduhan bagi segala pokok-pokok kayu yang berdaun ia, yang berenek ia. Tudungkan kita teduhnya. Lagi ketika tu kita tak akan rasa panas matahari, tak akan rasa panaskan udara-udara dengan sebab teduhan daripada pokok-pokok kayu akhirat. Wa uyunil ma'il jariyati, dan pula segala air mata bagi air al-jariyati, yang berlarilah ia di bawah syurga kita. Sebab tu buat bandingnya air sungai syurga ia tak supa jadi mana, tak supa sungai rumah kita di hari ini, sungai dunia. Di sungai dunia ia jadi parit gitu, ia jadi gelang gitu. Dia jadi bergelang gitu, maka air turut di dalam gelang tu, di dalam parit tu, di dalam kaleng tu, kaleng tu. Tapi sungai akhirat ia bukan macam sungai di dunia. Ia serupa dengan pahai air tu. Dia betul gitu. Kamu dia duduk berlari betul di bawah syurga kita. Di bawah mahligai kita. Sungai yang empat. Daripada sungai air madu. Daripada sungai air susu. Daripada sungai air tamada. Air bersih, air kebiasaan. Daripada sungai air arak. Maka pak sungai ni ibu bapa tu bik mana ni mono oyak hikmah. Dengar baik-baik di malam ni. Ibu bapa dengar hak ni tak apa dah, malam ni ingat hak ni. Sungai pak hak duk berlari di bawah dah, sungai duk berlari jadi betul supaya air pahai duk berlari di bawah rumah kita di syurga ni. Tuhan kata innal muttaqin fi dhilalin wa uyun. Sesungguh orang yang takwa kepada Allah, dia akan duduk di bawah teduhan bagi pokok-pokok kayu yang berdaun yang renek, dan pula air mata bagi air yang duduk berlari di bawah mahligai syurga kita.
Maka syurga ni, nah, maka di bawah dia ada air sungai, sungai 4 sungai. Hak Tuhan katanya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu, bagi orang yang beriman dan orang yang beramal sebagai amalan yang saleh, akan berlari bagi mereka ada syurga-syurga yang duk berlari di bawah dia saat itu 4 sungai. Maka 4 sungai sana itu amun nak royak sikit. Nah, Allah Ta'ala jadi 4 sungai ni ya tubik di mana? Kita perhati molek-molek, lepas tu bagi hak jatuh tu kilah boh dalam, nah, boh dalam kilah kita. Bagi hak gatino ibu-ibu boh dalam kanan molek. Sungai hadap berlari di bawah rumah kita no. Di bawah mahligai kita dalam syurga no, ya mari mana? Yakni ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Naik Isra' dan Mi'raj sekali dengan Jibril. Maka sungai saat itu Nabi duduk jalan-jalan dengan Jibril di atas langit. Maka jumpa dengan satu kubah. Benda 4 segi kubah. Supaya kita tahu bilik 4 segi. Maka Jibril katanya ini satu kubah. Maka di dalam ni Nabi kata cuba Jibril apa ni. Jibril kata inilah kubah bagi basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Maka Jibril pun minta kepada malaikat bukakan kubah ini. Malaikat pun buka kubah ni, buka pintu kering. Maka di dalam tu tulis nak bismillahirrahmanirrahim. Ni nak ayat kata hikmat bismillah sangat besar. Muhajadah bismillahirrahmanirrahim 21 kali boleh menyelamat kita 4 perkara. Menyelamat kita daripada kemalangan, menyelamat kita daripada terbakar api di rumah kita, menyelamat kita saat ni kena dalam tidur, menyelamat kita mati saat ni dengan keadaan lemah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, hak malaikat Jibril buka di dalam kubah saat ni dalam bismillahirrahmanirrahim. Ba bismillah min pada bismillah ataupun ba bismillahirrahmanirrahim tubik satu sungai. Sungai itu mengalir pergi pada syurga. Dan pula ha bagi Allahu tubikkan satu sungai yang mengalir pergi kepada syurga. Dan pula Ar-Rahman tubik di min bagi Ar-Rahman tubikkan satu sungai pergi pada syurga. Dan pula Ar-Rahim di min Ar-Rahim tubik satu sungai pergi pada syurga. Nak goyak kata sungai 4 sungai hak dok mengalir pergi kepada syurga setiap-tiap orang beriman. Hak Tuhan kata innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, sesungguh orang-orang yang beriman itu akan duduklah ia di bawah bayangan bagi pokok-pokok kayu yang berdaun dan dia akan duduk di tepi-tepi tebing sungai-sungainya. Maka sungai hak duk mengalir dan pula duk berlari ia di bawah rumah-rumah dan mahligai-mahligai bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang taat kepada Allah di dalam dunia, dia takut ke Allah, dia berdoa pada Allah, dia minta pada Allah, maka sungai hak paksa ni duk berlari daripada bismillah min bagi bismillah dan pula daripada Allahu dan pula daripada Ar-Rahman di min bagi Ar-Rahman dan pula daripada min bagi Ar-Rahim. Inilah sungai-sungai hak yang keluar tu baik mari kepada syurga, dok mengalir di bawah mahligai-mahligai syurga. Maka sungai hak tu baik daripada min bagi bismillah, ha bagi Allah, lagi pula min bagi Ar-Rahman dan min bagi Ar-Rahim. Ni orang panggil sungai syurga. Dan pula talian-talian syurga yang ada di atas dunia. Hanif ibu bapa dengan molek. Hak yang Allah Ta'ala tinggal pada kita lagi atas dunia ni gapo ibu bapa? Hak tak habis lagi. Sebab tu daripada Tok Cik kita Tok Adil alaihi salam, dia saat ni tu baik daripada syurga. Tapi Tuhan tinggal satu sifat daripada ahli syurga. Ni kuku ni. Ni kuku ni isyarat tak ada apa. Hak lain habis dah. Pakaian syurga tak ada dah di kita. Pakaian syurga sebab lepas daripada tu ada kena halau oleh Allah, maka cabut habis daripada kain-kain selinai, daripada kain setera 70 lapis. Tapi Tuhan tinggal juga satu sifat daripada ahli syurga, ialah kuku kita.
Kuku ni kulit ahli syurga dah ni. Tengok kuku kita nampak dah. Kita tengok kuku kita ni. Apa dia? Ya ni tengok. Tengok kuku ni. Nampak isi dia. Maka kulit bagi ahli syurga. Oyak kata sangat-sangat cerah. Sangat-sangat cuaca. Supaya dengan kuku. Pakai 70 lapis daripada setera. Maka nampak kulit di bawah. Nampak alio kita bertelelak-lak. Maka orang panggil sifat ahli syurga yang Allah Ta'ala taruh kepada kita lagi anak cucu tak ada. Ialah di kuku. Maka daripada air yang duk berlari daripada air sungai ataupun daripada talian syurga, daripada air mata syurga, mana? Yang pertama telaga Zamzam. Ni hak ahli syurga ni. Ni orang panggil gawa ni, benar-benar air mata hak duk sakut pauk dengan air mata syurga hak moyak saning diming bismillah tubikkan satu sungai dan diha bismillah tubikkan satu sungai min ar-rahman tubik satu sungai min ar-rahim tubik satu sungai. Maka talian air mata daripada air sungai syurga yang pertama hak dunia air Zamzam. Yang kedua ialah sungai Nil. Sungai Nil hadut lalu tepi kota bagi Mesir dan Sudan itu dan Iraq. Ini talian dia daripada sungai syurga dan air mata syurga. Yang tiga daripada sungai Furat duk lalu tepi Turki itu mari kepada Syam. Itu dikatakan talian-talian daripada syurga. Dan bombing daripada syurga ialah daripada mimma nabi. Nabi kata ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Bagi yang ada di celah rumahku, rumah Siti Aisyah dan bilik Siti Aisyah, bilik isteri Nabi Maimunah ni. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Bagi yang ada di celah rumahku dan celah bagi mimbarku, ini tanah dan kebun daripada kebun syurga. Ini benda-benda syurga ni. Sebab tu kita duduk di raudah tu Allah rasa seni, rasa sedap. Wasa kejap, wasa kemah, doa gapo, wasa Allah mudah istijabah, mudah diterima oleh Allah. Kerana bombing situ sikit tu dikatakan bombing daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok air Zamzam kita minum tak serupa, minum 1000 kali tak serupa dengan air telaga biasa. Kerana apa? Kerana air telaga Zamzam ialah satu air mata daripada air mata syurga, dan air mata sungai ni daripada air mata syurga, dan sungai Furat pun daripada air mata syurga. Dan orang-orang yang takwa tu akan duduk di bawah teduhan bagi segala gawa, bagi bayangan-bayangan ataupun teduhan bagi pokok kayu yang berdaun dan pula air mata yang berlari dah. Wa fakiha katsiratin, dan pula buah-buahan yang banyaklah ia yang dapat dia makan saat ni tu. Dah. Tu. Mana kata ia dapat makankan masalah buah-buahan yang banyak. Mimma tashtahihi anfusuhum yatana'amun, daripada barang yang teringinlah oleh eret dan hawa-hawa nafsu mereka itu. Yatana'amun, yang bernikmat-nikmatlah mereka itu, yang bersedak-sedaklah mereka itu dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala cadar di dalam syurga itu. Dah. Tu makna katanya ibu bapa patut dikatakan yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka itu, bagi ahli syurga sani, qulu aklan ladhiza, makanlah kamu hi orang takwa, makanlah kamu hi ahli syurga, aklan ladhiza, sebagai makan yang lazat, makan yang sedap, washrabu ataupun washribu, dan hendak minumlah oleh kamu, washrabu, dan minumlah oleh kamu, syurban hani'ah, sebagai minum yang tidak wasa terlekat dan pula tak wasa terkeleh. Tak wasa terlekat, tak wasa keleh. Atau washribu, syaraba yashribu, ishribu, washribu syurban hani'ah, dan minumlah kamu sebagai minum yang apa? Yang tak ada berasa keleh, tak berasa terlekat di mana? Di leher-leher kamu. Bisababi ma qaddamtum fid dunya min salihil a'ma.
Maka kamu makan sebagai makan yang terlazat, yang sedapnya, minum yang tak berasa keleh, tak berasa terlekat di tekak kamu, bisa babi ma qaddamtum, dengan sebab barang yang kamu mendului fid dunya, di dalam dunia. Apa benda yang kamu mendului dalam dunia? Min salihil a'mali, daripada baiknya amalan kamu. Innama yumathilu zalika Inna bimisli zalikal jazail azim najzi ahlal ihsan. Sesungguh kami bimisli inna sesungguh kami, Tuhan kata, bimisli zalikal jazail azim, dengan seumpama dan perbandingi bagi balasan yang amat besar. Najzi ahlal ihsan, kami nak membalas bagi orang-orang yang terbaik di dalam dunia, ahli baik, ahli membuat baik, fi a'malihim wa ta'atihim lana, pada mentaati mereka itu dan pada beramal mereka itu bagi kami. Tuhan kata kami nak balas baik, nak balas kebaikan dan bolak balas yang comel untuk mereka itu, sebab mereka itu nak jaga ketaatan dan jaga beramal untuk kami. Halakun wa dimarun yaumal qiyamah lil mukadzibin bina'imil jannah. Maka kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang gitulah ibu bapa. Insya-Allah mau nak jawab soalan sikit bagi demo tanya nah. Demo kata terima kasih. Nah, terima kasih babo ti bangpan ilmu. Nah, terima kasih sama-sama. Nah, amo boleh royak setara mana, amo nak royaklah sekadar mana, amo ingat daripada pesan ni guru. Nah, guru katanya muwilah ilmu yang mana mu ada, sekadar mana mu boleh bagi, sekadar mu mana mu boleh beri, maka mu berilah, mu bagilah. Amo wi pun sekadar amo reti, sekadar amo nah pandai. Amo pandainya ni, royaknya ni. Orang aling lebih pada amo tu banyak. Amo tak pandai kali, amo tak reti, tapi nak royak ilmu kita sikit sebanyak hak kita tahu, nak jadi faedah amo pun boleh beramal sebagai mengingati. Fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah Taala tak ingat mengingatilah, sesungguh mengingati itu ialah satu perkara yang berfaedah bagi kita, berguna bagi kita. Daripada Aisyah yang katanya nah semula nah samalo dia kata assalamualaikum baba, clock look 9 เดือน Safar แล้วคลอกลูกในเดือนซอฟาร์เลยตั้งชื่อลูกซอฟาร์ลูกผู้หญิง ลูกผู้หญิงดีไหมบาบอ Terima kasih. Jadi kita beranak anak kita dalam bulan Safar. Masalah dia kata, lepas daripada tu kita tahu anak kita anak betina, tapi kita tak nama Safar. Deh. Makna kata Safar ni nama bulan. Ngana sofara ni asalnya sufrun tu makna kuning asalnya. Makna kuning, terkuning ia. Asal sofar ni sufrah ataupun sofara. Tu sepatah Rabiul Awal, berbungalah bagi pertama. Tu mana? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, makna kata berbunga bagi yang pertama dan berbunga bagi yang kedua. Sebab tu Nabi kita, dia beranak, dia lahir bulan yang berbunga. Adapun Safar tu daripada lafaz Arab safara ni, makna terkuning. Deh, kamar dia mau tanya kata boleh ke tak kalau kita pergi beranak anak perempuan. Lepas pada tu kita nak letak anak kita nama Safar. Nah, tak ada masalah lah kerana nak ambil tafaul dan pula nak ambil keberkatan bulan itu tidak bermasalah. Supaya beranak anak kita beranak bulan Ramadan, maka kita letak lalu dah anak kita nama Muhammad Ramadan ataupun Ramadan selalu dah. Boleh ke tak boleh hukum? Jawab kata tak ada masalah. Tu sebab dia katanya clock look 9 เดือน Safar เลยตั้งชื่อลูก Safar ลูกผู้หญิง tak ada masalah. Nak tak tak ada apa. Kerana nak ambil keberkatan bulan Safar, nah tak ada masalah. Nah, salam kerap baba, pum tak leo tong campa kah campa capedak langบ้าน ตรงอะไรบ้างที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้าน Dia kata pacepedak dia lah. Terima kasihlah dia tanyanya. Dia kata salam kerap baba pung tak leo. Tun capedak nah lang ban tung arai ban ti ham peluk nai beriwin ban. Jadi pacepedak tu tak ada masalah mana. Tapi pahong hak jadi masalah ni mau nak royak dah baru ning.
Apa hak jadi masalahnya? Yang pertamanya pancuma. Pancuma nah. Pancuma kalau duk belaga layar. Kadang-kadang ada hak mau duk pubak dah ni tak turun ubat weh. Duk pubak ya duk hantar air tawar lagi. Dia tak mau turun ubat. Duk jadi panas saya sokmo dalam keluarga dia. Duk jadi masalah. Jadi panas saya tak mau berhenti. Bagi pula pubak pun jadi payah turun. Duk pubak acak kali. Ya duk pubak di lain pun tak mau turun ubat. Lepas tu sila ingatnya. Dia kata, tak pergi rumah ada patama. Duk belaga dengan layar umur. Malah kata apa? Kalau belaga dengan layar umur, asbab yang ni, payahlah nak turun ubat. Payah nak pubat. Kalau pubat pun hingga-hingga setah jadi klik semula. Lepas tu lah rumah tu nak jadi selerok. Lepas tu nak jadi selerok di dalam rumah tangga. Dan pula nak jadi panasai. Anak tak dengar kata. Jadi cincang habis. Panc pedak tu tak ada masalah. Hak jadi masalah pancuma, hak duk belaga ngalayar rumah. Ataupun panaka duk beli belakang rumah. Ataupun daripada pang apa? Paku haji. Ini salah satu daripada pokok-pokok kayu yang menyebab kepada kita di dalam rumah tangga kita tu tak seni. Dan soal lagi pang apa? Selawadi. Hak duk tani di kubur tu. Tak sedok sana tepi rumah tu pan selawadi tu. Pan selawadi ke tanah di kubur. Lepas tu pan selawadi tu dia fok jing tu dia suka sangat-sangat di pan tu. Lepas tu kita ambil pan tu mai tanah tepi gimuh kita. Malah kata apa kalau orang nak buat sihir, kalau orang nak buat gapo kepada kita, golik mudah nak kena tapi pubat tu nolik kan jadi payah, payah turun ubat, payah terumum bomoh. Tu dia. Lepas tu banyak hari ni doktor kau amor setengah tutup mari-mari Allah nyanyi kat ni kita doa lah. Kita minta baca Fatihah sekali sore nah. Kak ni anak dia nama Aisyah. Kan mari anak dia tu Allahu Akbar nyanyi kat dia hari ni dia tu masuk amor pagi gi. Ya tu anak dia sugung dia di nah di tie sugung di dinding. Anak pas kita tanya ngano kak tu lalu ngano kak tak murih tu. Murih cekak dia minta air mok dia lama. Mok sugung di dinding, pelaga di dinding. Kak tak takut kena. Jadi bahasa takut weh. Maka kita bacalah Fatihah sekali sore ibu bapa. Kita mintalah budak Aisyah ni. Minta Tuhan lembutkan hati. Pada budak sore kecek ngamuh hari ni. Budak kecek jadi panah pedih. Kita ngana dek panah pedih dek. Tak tahu kok menaling ke depan. Sepah ada motor sana tu. Dia rebah tung. Prakak ipar talipong masuk ke amor. Ngana bapa jadi gini. Tu menyakit dia dah. Tu menyakit dia. Maka mau minta baca Fatihah, minta orang ada minta air semua, minta air tawar, minta gapo semua hak lah sekarang, hak lepas dah ataupun hak lepas dah sebulan 2 bulan dah ataupun seminggu 2 minggu, amo nak minta wi Allah Taala mudah sapakan hajat-hajat bagi mereka semua ni. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Ilahi, yang Tuhanku, ya Allah ya Ilahi, yang Tuhan kami, dengan limpah kurniaan-Mu, dengan limpah kurniaan-Mu dan rahmat-Mu, mintalah mudahlah kepada saudara mara kami yang susah daripada anak tak reti dengan apa itu ini, daripada hak penyakit semua hak minta tolong ni, mintalah wi Allah Taala sembuhkanlah penyakit mereka, angkatlah penyakit mereka, boleh mereka dapat amal dan ibadat kepada-Mu dengan sempurna ya Allah, dengan baik ya Allah. Itulah lebih kurangnya. Itu insya-Allah kita mudah-mudahan kita mintalah kepada Allah, minta wismulah penyakit-penyakit saudara kita yang nyanyolah sianya kepada mereka Salam babo tik talak apa ni? Kit apa ni? Kit tengah Kit talak chop fang babo mak. Dia mau tanya lagi kata Fang Teng Fatimah Yusuf kata Fang Teng Pi Ti Mai Jenan Mai Kui Me Kat Tang Kap Me Kelap Ma Ban Peketi. Apa hikmah? Jadi kata Fang Teng Pi Ti Mai Jenan mimpi jumpa dengan kakak dia hak tak temu lama. Mai kui me katang
tak biasa bercakap, tak biasa berkecek. Tu makna kata mai kui me kat tang kap me. Kakak seorang ni tak ada berjumpa lama dah. Tak berjumpa lama, tak ada bertemu lama, siapa dengan mik sendiri pun dia tak berkecek. Kelab maban pun ketik. Klik mari rumah jadi biasalah. Apa hikmah? Jadi dia kata mimpi jumpa dengan kakak dia tak ada klik lama dah mai cenan. Kakak dia tak ada bertemu mimpi ni. Fang teng pi ti mai dai cenan. Makna kata dia mimpi jumpa dengan kakak dia tak biasa klik penuh lama. Tak pernah balik lama dah ke rumah. Lepas tu hangga dengan mik pun dia tak berkecek dulu. Tapi malam tu dia mimpi jumpa dengan kakak dia. Klik mari jadi kebiasaan kecek dengan mik gapo dalam mimpi ni. Maka apa hikmat? Hikmat gapo ni? Hikmat boleh kejadiannya kemungkinan dia tu berasa nak berubah, dia tu boleh duduk mikir tapi nak klik mari tak tergamuk, nak minta maaf ke mak apa itu ni. Tapi makna kata dia tu ada mikir dah tu. Dia tu ada berasa kesilapan, berasa ada insaf lah. Dia tak kecek dengan mik, tak bercakap dengan mik tu. Tu makna kata hikmat kita berdoa lah kemungkinannya Allah Ta'ala taufik dah dia tu. Taufik dah pada dia sani. Baba raumi kam tam. Rautam. Apa ni? Oh panjang soalan dia. Rautam amal ibadat rau niat tam. เพื่อ Allah ด้วยจากใจจริงแต่พอเวลาเราทำอามัลมีสิ่งไม่ดีรบกวนจิตใจไม่เคยให้นึกขอชอบเราควรทำอย่างไงบาบอเราซอดาเกาะห์ละหมาดและอื่นๆอิบาดะห์รบกวนตลอดมีดุอาอะไรบ้างจะให้เราจิตใจสุขสงบนิ่งเพื่ออัลลอฮ์Terima kasih. Dia tanya, dia kata, duk buat amal ni banyak. Awak amal mari gapo itu ini. Duk sedekah, duk semaya, duk gapo banyak dah dah. Tapi dalam ketika buat amal tu tak ada khusyuk dengan Allah Ta'ala. Ada satu sewaktu saat ni tu, duk ganggu hati semua. Duk ganggu citai semua. Duk ganggukan hati semua. Hak ni doa yang amanah hajar. Hak Nabi hajar doa untuk siwi ganggukan kita. Amanah hajar malam ni dah. Ibu bapa dengan molek. Saat ni meroyak dah 4 perkara. Bismillah. Tubik daripada Ming Bismillah satu sungai. Kha Bismillah satu sungai di dalam syurga. Dan Ming bagi Ar-Rahman satu sungai. Ming bagi Ar-Rahim satu sungai mengalir di dalam syurga di bawah mahligai. Jadi amalan kalau siapa dia jadi malah lewat amal. Jadi malah lah semaya. Malah lah baca Quran. Kalau anak pinak kita pun malah. Weh budak ni malah semaya. Malah berat kepala nak semai. Kita sendiri pun malah. Nak gerak pergi malah. Amal nak hajar amalan-amalan ni. Amalan nak kita rajin lewat amal. Cuba kita tanya di klinik semua tanya. Ubat ke apa nak rajin buat amal? Tak ada. Kita tanyalah bomba besar mana pun. Kita tanyalah siroruk. Kita tanyalah bomba besar. Tanya doktor. Hemo kunmo. Miya arai bang. Si hai rau mini. Kawa. Hai rau kaya nak ibadat. Cuba kita tanya bomba. Bomba nak jawab tak boleh. Amba jami kat clicking ni. Kita tanya doktor semua di siroruk. Di hospital besar. Ya arai. Cak tam hai rau. Kayang naik ibadat tak Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat ke apa? Bomba nak jawab tak boleh. Ni malam ni mau nak oyak. Siapa dia berat dengan tikah laku, berat di dalam kehidupan, berat di dalam buat amal, berat dalam nak baca Quran, berat dalam masalah nak bergerak pergi. Amal nak oyak. Satu amalan setiap kali lepas maya, baca Alam Nashrah 11 kali. Ni amalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca ayat ni. Alam nashrah mana adakah kami bukakan dada engkau Muhammad? Ya sebab orang duk malah dia mari dicicai, dia mari dihuacai, dia mari di hati. Dengan sebab hati ni duk kontrol, duk mengawali oleh syaitan, sebab tu jadi malah. Sebab tu baca ayat ni 11 kali nah. 11 kali alam nashrah wa amma fuak malas maya, malah nak bangun subuh, malah nak baca Quran, baca alam nashrah tiap kali lepas maya 11 kali. Lepas tu doa Nabi hajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa ni.
Doa ni nak sebelah kali. Sebelah kali nah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca ni. Amalannya kita baca alam nashrah saat itu sebelah kali, dan baca doa hak Nabi hajar saat itu berapa kali? Yakni kita bacanya sebelah kali. Alam nashrah ialah sebelah kali. Amalan untuknya apa? Yakni untuk kita nak rajin dalam amalan. Amalan untuk apa? Yakni untuk rajin di dalam wa amanah. Untuk rajin gawa yakni rajin dalam buat amalan kita, maka kita bacalah alam nashrah yakni sebelah kali, dan pula kita bacakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril jalna. Amalan untuk rajin buat amanah. Alam nashrah ialah sebelah kali, dan pula bacanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rajin untuk buat amal amalan tu. Apa tu, apa maknanya? Makna kata alam nashrah sebelah kali alam nashrah sebelah kali. Kita baca alam nashrah saat itu sebelah kali. Baca alam nashrah sebelah kali, lepas tu baca doa saat itu. Berapa kali? Yakni kita baca doa saat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allah, aku minta berlindunglah dengan engkau minal ajzi, daripada daripada kelemahan. Makna kata minta lindung kita daripada kelemahan, wasa lemah, wasa letih, wasa penat, wal kasal, dan pula daripada malah. Berasa malah tu minta lah Allah Taala pelindungkan daripada kita. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan minta Allah Taala lepah kita daripada penakut, melindung kita daripada penakut dan pula daripada malah. Minta Allah Ta'ala lepas daripada tu. Minta Allah Ta'ala lepas daripada penakut, lagi pula daripada bakhil. Tu daripada bakhil saat itu. InsyaAllah kita minta Allah Ta'ala lepaskan kita daripada penakut dan pula bakhil. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kepada kita saat itu rajin wa amal, rajinkan ibadat, rajinkan masalah segala-gala. Tu dia insya-Allah kita pakat-pakat wa amanah alam nashrah sebelah kali, dan pula Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Mula-mula Allah, aku minta lindung kepada engkau daripada duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allah, aku minta lindungkan dengan engkau daripada dukaan dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta lindung dengan engkau minal ajzi, daripada kelemahan, wal kasal, lagi pula daripada kemalasan. Masalah malah. Malah saya kita gapo ini minta Allah Taala lepas daripada malah wa amal, malah semaya, malah baca, minta tu helpah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan minta Allah Taala lepaskan kita daripada penakut dan pula bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan minta Allah Taala pelindung kita daripada orang deki kena, daripada orang saat itu mengerasi kita, wak karuk kita, wak tak molek kita, wa qahrir rijal, dan kalau kita ada lekat hutang, minta Allah Ta'ala lepaskan daripada kita. Itu dia. Itulah amalan-amalan untuk nak lepas kita daripada masalah kemalasan dan pula gangguan masalah cipta kita. Dia kata Sofa tanya kan? Soleh tanya, babo tamwa tarau pluk tun mai, แล้วปลูกไม้ที่ออกนั้นเราทำแค่เราะแต่มีคนเอาผลไม้นั้นไปขายโดยที่ไม่บอกเจ้าของอยากได้หรือไม่อยากได้หรือไม่ Jadi demo tanya katanya kita saat ni tu peluk ต้นไม้ kita tanam pohon kayu แล้วต้นไม้tu ออกลูกออกแล้ว
kita tahuตรงไม้นั้นkita tahu nakแล้วผลไม้ที่ออกนั้นเราทำเคเราะห์masalah kita tahu wa kayuh kita tani saat itu pun kita pun buat kerak lah. Tapiมีคนเอาผลไม้นั้น tapi adalah orang ambilผลไม้ kita kerak saat itu ไปขายយកpergi jual โดยที่ไม่บอกเจ้าของ wa kayu kita tani lepas dah kita tani tu baik kita kerak lepas kita kerak lepas pada kerak saat itu demo tu nyagi ambil wa kayu kita kerak pergi jual tak ada royak tu boleh ke tak leh. Nah jawab kata tak leh orang kerak ko orang ni ada berlaku ni kerak sejik kerak wah dokang ataupun kerak wah moktai tak sejik banyak berdoa tiba-tiba ada pesihak berkandak pergi jual wah moktai pergi jual wah dia hak orang kerak boleh ke tak leh. Jawab kata tak leh hak orang untuk kerak bukan untuk jual. Kalau untuk jual kena royaklah tu atau kawan nak jual untuk masuk sejik masalah. Tu dia. Tu dia sebelah kali alam nasyrah sebelah kali nah. Tu dia tu tak leh tu nak minta tuai tu. Mengarut tu ada berlaku tu likop sejik mana tahu tu. Naiban jewok hak tu chop you. Hak tu tak apalah royak dah tu. Babo fanwa tai cak pin arai. Ya mimpi mati jadi nak mimpi mati tak mati akah itu. Ya fantai. Mana kata dia kata nak babo fan wa tai cak pin arai. Mimpi kata nak mati orang panggil terakah dan terbalik. Mana kata dia tu hidup tapi kena beringat-beringatlah. Dah takut-takut nak ada kemalangi politik ini tu kena beringatlah tu. Dah salam babo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa makna apa babo? Fabi ayyi dengan yang mana ali rabbikuma tukadziban yang berdustalah dua orang engkau. Tu kita royak semula insya-Allah nah. Nanti kita royak semula. Ta chat tu kui periksa kat babo welan naing bang ti welan naing bang ti babo segduak kui. Terima kasih nak kecek dengan babo, nak kecek berupa ni. Dia kata tak jatuh babo nah jatuh kui periksa kat babo dah wela naik bang ti babo segduak. Nah wala jadi hak babo segduaknya pagi pukul 8 sampai pukul 9 pukul 10 masa tu babo segduak. Nah babo luar lah masa tu. Lepas zuhur daripada pukul 2 kok tu lah ataupun lepas asar. Kalau nak bersorak, nak kecek perusahaan, nak tanya masa Allah, apa tu nak kecek kira sakit apa tu, masa tu lah. Dah salam babo. Tiban mi tun nako pin. Paidai mai mi. Apa tu? เรื่องทะเลาะในบ้านบ่อยบ้านที่กับ บ้านที่กับแฟนกับสะพ้ายค่ะ โดยอยากดสลามบาบอที่บ้านมีตรงนาก็เป็นไปได้ไหมมีเรื่องทะเลาะในบ้านบ่อยนะมีเรื่องทะเลาะในบ้านบ่อยบ้านที่ya tulis itu บ้านที่กับแฟนกับสะพ้าย Jadi masalah panaka ni masalah kalau duduk di kawasan rumah kita na ibu dan bapa dan mau tanya panaka ada kawasan rumah kita lepas tu timbulkan masalah reng talak na ban boy banti kat friend kadang-kadang dengan orang jatuh kita dengan abang kita kalau abang tu kadang-kadang dengan adik dia dengan adik iyah dia dengan adik moh dia kadang-kadang dengan ipar kita hak tu dia mau fikir sendiri kalau benda ni kalau duk jadi masalah gini semua dia mau fikir sendiri kalau panaka tu duk ada lagi kalau duk jadi lagu ni tak sagi minta ubat kalau minta ubat pun payah nak turun nah ibu-ibu dan bapa dan saudara mara dan saudara-saudari yang disayangi sekalian kalau ada panaka di belakang rumah tepi dengan perangai kita ataupun lepangan kita maka nak timbullah orang panggil talak boy-boy kadang-kadang kita dengan ayah kita kadang-kadang kita jadi tak sedap dengan dok apa kecek pemek kita jadi balah dengan mek balah dengan ayah kadang-kadang balah dengan ipar nah gitu lebih kurang tu dia amalan untuk rajin buat amal nah ya tamwa kun lai saya saat kap rau cak pongkan yang rai royak dah gitu cara nak jagakan masalah saya saat
Gi baca ayat kursi wa kasmile. Lepas tu dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oh, yang kata kita dah buat amal cekak dah ayat kursi. Mu buat amal tak kena tu. Kalau mu buat amal baru sama sehari dua, buat amal seminggu dua nak jadi ya tak jadi bu bapa. Mu kena buat amal lama. Mu kena buat amal ayat kursi tu mu kena ingat ketua dia. Pas mu buat amal saat ni tu kena jerak jadi daging darah mu. Baru ya jadi, baru jadi pagar. Lama mana mu buat amal saat ni tak jadi daging darah mu, maka mu saat ni tu orang panggil nak jaga saya saat tu tak boleh. Ni sebab tu demo kita baca cekak dah babo ayat ke-9. Baca cekak dah laqad ja'akum. Kadang-kadang baca cekak wa may yattaqillah rano tak jadi ni nak jaga saya saat tak boleh. Sebab benda tu tak berlari lagi, tak sumur lagi, tak bergerak lagi di dalam apa? Di dalam dirimu. Doa ni yunai azkar nabawi. Nah, doa ni duduk dalam azkar nabawi. Kita tengoklah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Baca doa ni untuk nak menyelesai daripada cicai kita tak tenang, cicai kita tak sanggup, tak khusyuk dalam amal, malah lewat amal. Baca alam nashrah sebelah kali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal tu. Nah, makna sebelah kali juga. Nah, kau hai babo kian doa ti babaan insya-Allah babo nak tulis nah. Lepas tu babo kau doa nah. เพื่อง่ายในการหา bining dah. Deh, dia tanya juga masalah doa mudah cari bining. Oh masya-Allah. Ngana payah nak bining sangat anak ni. Allah tanya mudah doa nak mudah bining. Mudah bining kan ada payah nak mudah bining. Kita tengok retina lelaki, awak tak batu 3 butir pungal. Puak wi. Neh, yang paling belakang. Bawa paling belakang bah tu kita lari. Ya mak, kita rebah, ya tindih atas. Dia mau tak kena menikah dua ni. Tak payah tu doa tu. Tak ada kena duk berdoa. Dia hari tak batu 3 butir tu belakang tino ataupun belakang para puan pungal ya. Neh, salam babo ying lang klot tham ahan hai sami. Tan, dai mai. Dia kata orang tino baru beranak, langklok, tam ahan, hai samitan, daimah, tak ada masalah. Kalau demo tu gagah gak, takut-takutnya demo saat ni tu tak segar lagi, nak berjalan pun kena duk kepik lagi, duk sakit kenik tu lagi. Deh, patut nak buat makan ni kotak lelaki tu pun nak buat diri tak agak lagi. Kalau boleh bawa kan, kalau boleh buat tak ada masalah, tak ada jadi masalah deh. Takut kita tu tak sihat lagi, tak agak lagi. Nak buat tak ada masalah, kalau boleh buat ke mujur deh. Sekat tu dulu insya-Allah semula pula ibu bapa dah. Amah harap kemaafan lah kalau ada salah dan silap di dalam jawab insya-Allah mau jawab semula pula. Patut harap kemaafan dah. Nak duduk dengan ibu bapa setiap-tiap malam nampak jadi tak nak boleh mana sekarang. InsyaAllah kalau amo ada masa semula, amo nak buat anak malam. Tapi lah ni, amo ada kerja sikit. Lepas tu kena duduk sikit-sikit, buat sikit-sikit dengan anak-anak. Lepas tu dengan, ada sore dua ke pondok duk buat kerja masjid ni. Lepas tu insyaAllah amo nak cari masa juga. Boleh 2 malam seminggu. Malam Selasa dengan malam Jumaat insyaAllah. Lepas tu soalan kita tak ada jawab ni, insyaAllah kita akan jawab semula ibu bapa insyaAllah. Mudah-mudahan semua kita ditaufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah amo sendiri dan anak-anak segar dan sehat, dan minta antum dan kamu semua di dalam afiah, sehat wal afiah, dan di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hafazna minal balad wal waba wat ta'un. Hei Allah, minta menjagakanlah kami minal waba, daripada nyakit tikta ataupun nyakit panggil rebak ni, daripada waba wat ta'un, daripada nyakit wabak dan ta'un. Allahumma hafazna minal waba wat ta'un wa corona wa qawid. Ya Allah, minta menjagakanlah kami minal waba wat ta'un wa corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.